Okey, hari ni kita nak labun tentang 3 perkara yang patut kita buat selepas dapat kunci dan tanda tangan perjanjian jual beli ataupun SNP, the Sale and Purchase Agreement. So perjanjian ni dalam tu ada konten lah, perkara-perkara yang disenaraikan yang standard lah. Kalau beli LPSSA, benda tu standard, dokumen dia standard. Jadi kena check lah perjanjian tersebut, pastikan ianya diisi dengan betul, kandungannya berkaitan, dan kita semak selepas kita dapat kunci dan perjanjian tersebut, sebelum dan selepas sign. Okey, masa kita sign tu ada agreement jugalah, makna tempoh tertentu kita kena check. Okey, perkara pertama kita check ada 3 lah. 3 tadi, iaitu uji ukuran rumah. Maknanya rumah kita mestilah ikut ukuran sebenar. So ada kadarnya lah. Kalau ikut perjanjian kita, walaupun mesti ada tak dapat tepat, sangat tepat kan, tapi maksudnya ada kadar, ada range dia, yang maknanya ada percentage dia. So boleh rujuk lah dalam laman web ni, ada link dia, dokumen standard untuk jadual G, muka surat 13 perkara 14. Okay, so maknanya kat sini bangunan tu mestilah dibina dengan cara dan kemahiran kerja betul. Maknanya kalau kita tak puas hati apa semua, ada benda yang kita kena check lah. So tapi walaupun begitu, kita kena rujuk juga dalam jadual H, muka surat 11 ataupun 12 perkara 13. Check kat sini. So dia ada percentage, ada kadar, tapi ini atas persetujuan bersama lah. Ada persetujuan bersama. So ada percentage dia yang kita kena consider. So kita kena tengok kat sini. Okay, okay, boleh pakai check lah kat sini kadar dia. Ya, berapa persen? 3%. Mana ada, dan kadar tersebut mesti ditetapkan lah 3% daripada keluasan tunjuk dalam pilihan bangunan jika ada pelarasan. Tetapi kalau lebih, penjual tak boleh nak apa-apa. Nampak nampak power laser pointer. Kita boleh gunakan laser pointer daripada PowerPoint untuk tunjukkan poin penting ni. Okey, yang ni masa dalam agreement tu akan sign lah, ada tulis lah berapa harga kalau kita kurang. So benda ni kena check dalam agreement. So agreement tu boleh rujuk dalam web tadi lah, yang link yang saya bagi. Okey, yang seterusnya adalah kena belajarlah tentang ukuran ni. Jangan pula awak kena tahulah apa kaki, apa inci, apa meter dan sebagainya. Pita ukur tu mesti pandai gunalah untuk kita ukur. Nanti kita bantah-bantah ukuran tu salah. Kata dalam spek dia bagi dalam bentuk meter, kita bantah bentuk kaki ataupun inci. Masalah besar lah, malukan di sini. Tadi benda kena tahulah. Kalau tak mampu juga, tak mampu belajar, boleh upah orang lain untuk ukur dan semak dengan plan. Ini yang perkara penting yang kita nak ambil tahu. Okey, kedua ialah periksa spesifikasi rumah. Ini kena ikut lah kita punya spesifikasi dalam perjanjian tu, agreement tu. Struktur dia apa, bumbung material dia apa, dinding macam mana, tanah liat ke apa, boleh check lah. Bata jenis apa kan, bata dinding dalam, dinding luar, bata tanah liat ke, semua jenis ni kena semak dalam tu. Kalau boleh kikis-kikis sikit lah, nampak ada tak unsur-unsur pencabulan material. Okey, cat tu cat dia masalah sikit lah. Cat kena ikut spesifikasi majlis pembandaran. Kadang-kadang ada pembandaran yang tetapkan warna rumah, tapi kalau tak ada, kita boleh ikutlah kehendak pembeli, ikut warna kehendak pembeli. Okey, bergantung kepada ni lah. Kalau katakan lampu berapa banyak, kemasan lantai ni, kena spesifikasi tu kena check betul. Yang seterusnya adalah kalau bertentangan, boleh rujuk tadi perjanjian tadi, dalam perjanjian agreement, mana yang bertentangan kita kena boleh tuntut lah, boleh menuntutkan rugi. Kalau dia tak nak juga, tak nak apa tu pemaju buat layan ni, buat tak layan, kita boleh hantar ke lawyer lah, boleh cari lawyer untuk lawan benda ni lah. Jadi kalau bayar lawyer ni kena ada percentage lah, kena bayar lah. Okey, yang ketiga yang paling penting dan susah, yang banyak kemahiran, macam elektrikal, air dan juga fizikal ni mungkin lah, cermin dan tingkap, dinding dan sebagainya tu mungkin kita boleh observe dengan mata kepala sendiri. Tetapi bagaimana dengan elektrik ni kena ada ilmu sikit lah tentang nak buat testing dan sebagainya. Okey, perkara ni dah dibentangkan bila nak buat serahan kosong, maksudnya maknanya dah selesai, dia mesti memenuhi perkara-perkara inilah, iaitu muka surat 20 perkara 27, iaitu mestilah dah dapat kelayakan menduduki. Maknanya tempoh tentu kita boleh check lah. Okey, so dalam tempoh ni kita kena boleh check. Biasanya pemaju dia tak nak pasang elektrik dulu, dia takut masa rumah kosong pendawai yang akan dicuri oleh orang yang menceroboh rumah. Sebab apa? Rumah tersebut
tiada penghuni. Jadi tak siapa nak jaga piping, nak jaga kepala pipe, nak jaga spare part dalam rumah tu, dia nak takut hilang. Jadi orang simpan dulu. Bila dah confirm baru dengan pasang. Tetapi kita kena check. Kita jangan terus percaya dengan, pertama bila check tentang litar pintas. Yang paling penting yang selalu berlaku pada pembeli ialah kerosakan ELCB ataupun leakage current breaker ataupun electrical leakage current breaker. Okey, ini adalah merupakan ELCB ataupun electrical leakage current breaker ataupun switch keselamatan yang paling penting. Sekiranya berlaku litar pintas, dia akan putuskan litar dengan kadar ampere yang sangat tinggi, iaitu sehingga 40 ampere. Bayangkanlah kita berlaku hampir kebakaran, punca kebakaran sebab wire terlalu panas bila arus tinggi, boleh menyebabkan kebakaran. Jadi tak berlaku litar putus, maknanya bahayalah. Jadi sumber untuk membakar litar tersebut masih ada. So dia perlu ada ni untuk treat, supaya jangan overload lah. Termasuk juga kita sendiri kena jagalah, jangan banyak sangat pasang pemanas. Jangan buat untuk industri sebab kita hanya 40 ampere saja. Okey, so pastikan switch ni ketika ada bekalan kuasa menjadi off selepas butang test ditekan. Okey, so kita boleh tengok kat video sini, contohlah. Ini video, ini adalah yang saya kata tadi, tengok laser pointer saya tadi yang saya katakan yang terpasang lah. So ini atas ni adalah switch dia. Okay, so let's say kita play dia punya video. Okay, saya akan mainkan yang rosak. Okay, tengok kita akan test. Tekan butang atas, button yang putih ni atas ni. Warna tak kisah, ada warna hitam, ada warna macam-macam lah. So ini lah reset button ataupun test button. So bila kita tekan button ni, tekan still tak ada berlaku off. Maksudnya buat switch tu tak tendang, melainkan ditutup secara manual. Kita tekan lagi sekali, kita tekan sekali tak tutup. Manual okey, tutup. Tu okey lah. So maksudnya sini ESB rosak, ni indikator dia lah. Okey, indikator ESB rosak. Kena ingat betul. Kena test sekurang-kurang atau sebanyak-banyaknya sebulan sekali lah kita kena test ni. Dalam tempoh tu kita test sebulan sekali ke apa, test dengan kerap lah. Sebab dalam tempoh warranty kan. So nanti kalau dah tempoh bukan warranty, mungkin tak payah terkerap sangat. Kita tengok mungkin setahun sekali untuk test. Ni kena test lah. So kadang-kadang benda ni mudah je tapi takut. Sebab elektrik kan, siapa tak takut elektrik kan. Kalau kena elektrik arwah terus kan. Jadi kita langkah keselamatan, kita kena test sekurang-kurangnya setahun sekali. Okey. Dan kedua, selepas kita dah test, kita dah sahkan dia ni, ialah kita kena uji pipe dan meter pipe. Okey, yang ni yang ada berlaku juga, dan paling kerap berlaku juga. Bila dipasang meter, air laju je jalan walaupun pipe tak pasang. Ni kita kena buat uji kaji. Kita tutup semua pipe dan semak meter. Sekiranya meter masih bergerak, maknanya ada kebocoran pemasangan pipe. Yang ini kita kena laporkan pada pemaju dan minta diganti. Ambil gambar, ambil video ke, tunjuk ke dia. Walaupun dah tutup tetap. Jadi akhirnya mereka akan nampak sendirilah. Okey, bahawasanya pemasangan pipe yang dipasang adalah tidak betul ataupun ada kebocoran. Tapi biasanya pemasang pipe akan cek dulu. Tapi kadang-kadang dalam tempoh tu mungkin dirosak kemudian ke, lambat rosak ke, nak dekat rosak ke dan sebagainya, sebab dah lama tak guna kan, pipe tu lama tak guna. Kita baru nak on ke air 2-3 bulan lepas tu, dengan sebab tekanan pipe daripada luar menyebabkan pemasangan pipe rosak. Okey, yang terakhir yang terakhirlah tentang ini adalah perkara yang perlukan kita sendiri kena ronda depan belakang lah. Ambil ukuran, ambil exercise material, pastikan jenis material yang sama, tingkap dan pintu kan. Betul dia punya ikut spek. Kalau besi, kalau kayunya jenisnya betul. Kalau aluminium bingkainya. Kalau check lah, kena kikis sikit lah. Nak pastikan material yang kita dapat tu betul. Okey, itu saja. Harap membantulah sebagai panduan dalam pembeli rumah baru, supaya boleh check. Jangan sekadar masuk je, basuh kaki, duduk. Sebab kita tak tahu. Benda-benda ni kadang-kadang perlukan ilmu untuk check. Bukan sekadar check main tengok mata macam tu je kan. Dia perlukan kepakaran. Mungkin kita perlu upah orang lain, atau mungkin perlu pertolongan saudara mara dengan belanja makan dan sebagainya. Okey, itu saja sekali ini. Saya harap panduan ini dapat memberi manfaat yang besar kepada pembeli rumah baru dan juga kawan-kawan